Sarawak Komited menyediakan rumah mampu milik untuk golongan B40 yang bekerja di bandar-bandar utama di negeri tersebut. Langsung bersama Fazril Hisham Effendi di Kuching. Fazril, silakan. Terima kasih, Sahi. Kerajaan memberi komitmen untuk menyediakan rumah mampu milik bagi golongan B40 di bandar-bandar utama di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia bagi membolehkan golongan tersebut tinggal berhampiran dengan tempat kerja di bandar-bandar utama seperti Kuching. Arrangement. The state can identify certain land in a developing area, urban center, where the houses can be owned by B40. Katanya ia sejajar dengan dasar inklusif kerajaan, mahu semua pihak hidup bersama tanpa mengira status keuangan. Premier Sarawak berkata demikian pada Majlis Makan Malam dan Anugerah Kecemerlangan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Sarawak (SHEDA) di Kuching. Dalam pada itu, beliau mahu SHEDA memainkan peranan dalam mempromosikan program Malaysia Rumah Keduaku MM2H Sarawak dengan kadar perumahan di negeri ini yang jauh lebih murah berbanding Singapura. Beliau mahu SHEDA meningkatkan keyakinan pelabur dan pembeli melalui kualiti rumah yang disediakan. Perkhidmatan Pintar Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI) yang dilaksanakan melalui komuniti madani di setiap Dewan Undangan Negeri dilihat bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Petang ini, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengadakan lawatan kerja ke NADI yang terletak di Taman Sukma Petrajaya Kuching. Perkembangan terkini kita bersama wartawan Monica Gary di lokasi. Silakan, Monica. Di studio RTM Kuching. Ketika ini saya berada di Pusat Sebaran Maklumat Nasional di Sukma ataupun NADI, iaitu sempena dengan lawatan kerja Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil bagi meninjau pusat ini yang terletak di Sukma Kuching. Dan sebentar saja tadi telah pun selesai sesi lawatan Yang Berhormat Menteri setelah mendengar taklimat mengenai perkembangan pusat ini. Bagi perincian lanjut mengenai perkembangan pusat ini, kita bersama dengan pengurus NADI Sukma, iaitu Puan Siti Hajar Ahmad. Selamat petang, Puan. Ya, selamat petang. Baik, Puan, boleh kongsikan mengenai perkembangan terkini pusat ini? Okey, kami baru 2 bulan beroperasi. Setakat ini kita dah ramai ahli NADI yang dah berdaftar dan pelbagai aktiviti kita dah jalankan setakat ini di NADI Taman Sukma sendiri. Baik, Tuan. Bilakah ianya mula beroperasi? NADI Taman Sukma beroperasi 1 September tahun ni. Bagaimana pula keahliannya setakat ini? Setakat ini kita dah ada seramai 921 ahli yang berdaftar. Bagaimana pula harapan Puan untuk pusat ini berkembang lebih maju dan ataupun mengalurkan lagi keluarga perniagaan kita khususnya di Dewan Undangan Negeri Semariang ini? Okey, saya amat mengalu-alukan terutamanya komuniti di sekitar, bukan hanya di sekitar Taman Sukma, tapi yang persekitaran yang di bawah Dun Semariang sendiri, datanglah beramai-ramai ke NADI Taman Sukma dan nikmati manfaat yang kita ada dekat sini seperti capaian jalur lebar yang dengan kelajuan yang tinggi, dan kita ada khusus-khusus kemahiran dan juga khusus keusahawanan, dan bukan hanya setakat di NADI sahaja, kita bergerak keluar dan kita memang mengalu-alukan kolaborasi dengan agensi-agensi di luar untuk memberi manfaat yang sama untuk yang lain. Antara aktiviti yang bakal dirancang pada masa akan datang untuk penduduk di sini? Okey, setakat ini kita dah mulakan dengan keusahawanan dan kita akan mulakan dengan kemahiran, di mana kita ada kemahiran menjahit, kemahiran foto, kemahiran baiki gadget, kemahiran memasak dan juga kemahiran pertanian pintar. Baik, saya tadi pun melihat ada juga anak-anak kita yang menggunakan khidmat daripada pusat ini. Jadi apakah perkara tersebut boleh perincikan? Okey, tadi boleh nampak pelajar tengah buat digital learning. Dia live dengan cikgunya di Semenanjung, tapi pelajarnya di sini. Jadi ini antara salah satu sumbangan yang kita berikan kepada komuniti di sini. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian tersebut. Jadi setakat ini terdapat
terdapat 154 buah nadi yang sedang beroperasi di Sarawak, termasuk yang di bawah inisiatif 1 Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 1 nadi. Itu saja yang boleh saya kongsikan mengenai perkembangan di Pusat Nadi Sukma ini. Kembali semula ke studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Monika. Program Kem Kasih Keluarga bersempena sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan akan diadakan di Pantai Pugu Lunduk hujung minggu depan, iaitu pada 16 dan 17 November. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program tersebut adalah perkemahan keluarga yang julung kalinya dianjurkan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Negeri Sarawak. Sambutan kali ini akan dilaksana berkonsepkan Kasih Family Vacation, berbentuk pengisian melibatkan aktiviti santai kerohanian, kemasyarakatan, kesihatan, kesenian dan kebudayaan. Pelbagai aktiviti menarik akan diadakan seperti pendaftaran subsidi ujian mamogram dan program saringan kanser secara percuma dan sukan rakyat. Bercakap dalam sidang media di Kuching hari ini, beliau berkata penyertaan program Kem Kasih Keluarga adalah percuma. Ketelusan dalam tindakan agensi penguatkuasaan adalah kunci utama untuk memastikan pembangunan di kawasan luar bandar dapat dilaksana dengan penuh integriti tanpa sebarang penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, keyakinan masyarakat luar bandar terhadap inisiatif kerajaan akan lebih kukuh apabila mereka melihat komitmen telus dan konsisten daripada agensi-agensi yang terlibat. Tambahnya, mereka juga akan lebih mudah menerima dan memberi sokongan kepada projek pembangunan yang dijalankan. Ahli Parlimen Kota Semarahan itu berkata demikian ketika berucap menyempurnakan program Encouraging Responsibility, Accountability, Trustworthiness erat di Kota Semarahan. Ujarnya lagi, program anjuran Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC ini membawa mesej penting mengenai nilai integriti, accountability dan kepercayaan dalam kalangan penguatkuasa, mahasiswa serta masyarakat. Inisiatif seumpamanya bukan sahaja berpotensi merapatkan jurang antara agensi penguatkuasaan dan masyarakat, malah turut memberi impak mendalam kepada komuniti desa. Hari kedua Bermukun Seborneo 2024 meriah dengan kehadiran orang ramai memenuhi Auditorium P. Ramlee RTM Kuching semalam. Program radio yang berusaha Bermukun Seborneo malam tadi disiarkan secara langsung melalui Sarawak FM, media sosial Sarawak FM dan RTM Klik. Ketiga-tiga negara mempamerkan rentak bermukun masing-masing, antaranya rentak Cinta Berai dari Sarawak. Dalam pada itu, penonton yang ditemui memberitahu RTM perlu meneruskan usaha memelihara kebudayaan gendang Melayu ini agar tak lapuk ditelan zaman. Gendang Melayu lama tu memang patut diteruskan supaya tidak lapuk ditelan zaman. Lagi sebagai penarikan generasi muda di masa akan datang lah. Contohnya macam nembiak nak kecil-kecil macam tu lah. Jadi macam tucuk kami tu dalam perancangan diajar kami untuk bertanda lah. Beliau yang berasal dari Kampung Semerak, Astajaya telah berkecimpung dalam bertanda iaitu gerak tari di gelanggang semasa bermukun lebih 10 tahun. Manakala bagi Sharifah Fatimah Wan Mustafa, beliau memuji usaha RTM Sarawak ini. Alhamdulillah kami anggap setakat tu bila sidak mula Bermukun Seborneo tu merupakan satu macam memperkenalkan kebudayaan Melayu. Jadi kalau boleh ya RTM teruskanlah. Sementara itu, sebelah pagi tadi, rakaman program berpenonton ini menampilkan tema Hari Kebangsaan 2025, sambutan ulang tahun stesen dan perpaduan. Menurut salah seorang penonton, Ramlee Ipeng dari Kuching, beliau berharap tradisi bermukun ini diteruskan terutamanya untuk tatapan generasi akan datang. Malam ini, delegasi daripada Malaysia, Brunei dan Indonesia diraikan menerusi program Santai Cruise menyusuri keindahan Sungai Sarawak. Sementara esok, mereka berkunjung ke Kampung Budaya Sarawak dan sebelah malamnya delegasi program bermukun ini diraikan dalam majlis khas Malam Segulai Sejalai. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih Fazril.